Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-34. Al-hadithur rabi' wa thalathun turuq inkaril munkar. Hadis yang ke-34 iaitu kaedah-kaedah untuk menolak kemungkaran atau jalan-jalan menolak kemungkaran. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dari kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Namun jika ia tidak mampu merubah dengan tangan, fabilisani, maka ubahlah dengan menggunakan lidahnya. Namun jika ia tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya. Merubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini pada minggu lepas kita telah sebut makna hadis ini secara umum. Cuma pada malam ni kita nak tengok beberapa riwayat lain yang menyebutkan, yang disebut oleh Nabi SAW, yang makna dia tu dekat-dekat lah dalam konteks melakukan perubahan juga. Cuma dalam riwayat-riwayat yang lain maknanya dekat-dekat, cuma ada setengah-setengah tu ada perkara-perkara lain yang disebut. Cuma sebelum pergi kepada perkara itu, sikit sebanyaklah berkenaan dengan Abi Sa'id al-Khudri ini. Ini sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara sahabat yang didoa, yang ada doa khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri ini contoh sahabat yang Nabi doa khusus kepada dia. Mengikut riwayat, Abi Sa'id al-Khudri ini dia pernah sakit berat. Sakit berat, yang mana sakit yang dialami oleh beliau sehingga dia merasakan sakit dia tu macam nak mati lah. Yang mana kesakitan yang dia alami itu berlaku ketika dia berada di Madinah, dan peristiwa ini berlaku selepas hijrah. Dan Nabi pergi ziarah dia. Dia sebut, dia kata, saya ni nak sedekah. Dia kaya. Abu Sa'id al-Khudri ni seorang sahabat yang kaya. Dia nak sedekah separuh harta dia. Masa dia tengah sakit berat tu, memang sakit sungguh, dia kata saya berasa macam nak mati, dia kata. Jadi dia ayat ke Nabi. Masa Nabi, beberapa orang sahabat lain pergi nak ziarah dia, dia kata dia nak sedekah separuh harta dia. Nabi kata banyak tu separuh tu. Dia kata tak apa, sebab dia anak seorang perempuan pula tu. Nabi kata banyak, 50% tu, separuh tu. Dia kata kalau kalau kurang lagi daripada tu lah, maksudnya 1/3. Nabi kata tu pun banyak. Gitu. Nabi kata biarlah, tak sedekah. Nabi tak ui. Nabi kata biarlah dulu. Akhirnya dia sedekah juga, cuma sedekah sikit benar lah. Sikit benar sedekah, sebab Nabi tak ui. Nabi tak biar. Yang mana hadis itu ulama buat kesimpulan Nabi tak suka lah sedekah ketika sakit ni. Nak buat khairat ni ketika segar, dekat nak mati baru nak buat khairat ni. Nabi tak. Bagi Nabi, waktu itu bukan waktu yang afdal untuk kita melakukan khairat.
ketika duduk tengah segar-segar, ketika duduk tengah meruk dengan harta, hak tu masa yang paling sesuai untuk kita bersedekah, infak fi sabilillah. Manusia ni bila nak mati, bila dia buat sakit nak mati, dia terlitahlah akhirat tu. Sebenarnya sebab ulama sebut yang Nabi takwil antaranya lah, kerana waktu tu waktu yang tidak afdal, tak molek. Sebab apa? Sebab kurang. Sebab perlawanan dengan harta tu dia kurang. Jadi ketika segar, ketika sangat memerlukan kepada harta, ketika tidak sakit, waktu waktu yang terbaik untuk kita bersedekah. Waktu perasaan kita duduk tengah nak pada harta tu, molek kita sedekah. Ni ketika sakit gini tak payah, tak sah lah. Nabi tak buat. Disebut dalam hati dia sedekah juga sikit ya, sebab niat dia nak sedekah. Nabi tidak lah, cuma Nabi tidak lah. Sebenarnya sedekah Nabi kata banyak tu, kalau separuh 1/3 pun banyak. Ringkas ceritanya, Nabi doa kepada dia. 3 perkara Nabi doa kepada dia. Ni antara contoh sahabat yang Nabi doa khusus kepada dia. Abu Sa'id Al-Khudri. 3 perkara Nabi doa kepada dia. Yang pertama, Nabi doa supaya dia ni umur panjang. Memang terbukti umur dia panjang seumur 126 tahun, mengikut riwayat sebut. Dia ni memang dia ni kena. Itulah kata sahabat ni Nabi doa tu berlaku. Jadi sahabat-sahabat lain duk perhati, tengoklah. 126 tahun. So, yang kedua, Nabi doa kepada dia supaya dia ni boleh ramai anak zuriat. Disebut dalam riwayat, katanya anak dia setelah dia mati, dia meninggalkan anak tu 26 orang. Masa dia sakit tu, seorang anak perempuan. Cuma tidak disebutlah mak tu berapa tu, biar anak 26 tu tidak disebut. Saya tak ada nak cari, cuma tengok tu begitu disebut. Yang ketiga, Nabi doa kepada dia supaya dia ni murah rezeki. Murah rezeki. Dah terbukti mengikut ahli Madinah, lepas tu dia pindah dia duduk di Madinah, terbukti bahawa dia ni memang murah rezeki sungguh. Sehingga disebut katanya kebun dia tu 2 tahun sekali dia boleh kutip hasil secara besar-besar 2 tahun. 2 kali setahun. 2 kali setahun. Kurma dia. Mana dia dapat sekali ganda lebih keuntungan daripada orang lain. Dan berkat umur panjang tu disebut, kalau kita tengok dalam kitab-kitab menyentuh tentang sahabat, misalnya Isabah, misalnya Imam Hafiz Ibn Hajar itu, dengan umur panjang dia tu, orang-orang munafik, orang kafir takut dia. Tu. Lepas tu dengan umur dia yang panjang ni, dia menjadi tempat rujukan tabi'in. Ni Abu Sa'id Al-Khudri ni. Ini kedudukan. Jadi dia penting saya nak sebut ni, dia ni doa ketiga-tiga hak Nabi doa kepada dia tu berlaku kepada dia. Ini kelebihan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia meriwayatkan hadis ni. Hadis taghyir. Hadis taghyirul munkar. Hadis merubah, menolak kemungkaran ini. Dari segi riwayat lain, kalau kita tengok dari segi riwayat lain, lafaz yang berbeza tapi makna sama. Misalnya misalnya riwayat daripada Muslim juga. Wa ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun yaqulun ma la yaf'alun wa yaf'alun ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal iman habbatu khardal. Ini hadis ni tersebut dalam kitab Al-Ithafat. Tersebut dalam kitab Al-Ithafat. Maksud dia ni, Nabi kata mana-mana nabi yang Allah bangkitkan di muka dunia ni sebelum aku, yakni nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi SAW, mesti ada Allah akan kurniakan kepada Nabi itu dari kalangan umat dia hawariyun, pembantu-pembantu. Ini orang-orang yang membantu Nabi itu.
wa ashabun, dan teman-teman yang setia kepada mereka, yang berpegang teguh dengan cara hidup Nabi berkenaan. Mereka patuh dengan perintah Nabi berkenaan. Kemudian sesungguhnya bila berlalu selepas mereka, ada pengganti-pengganti lain selepas mereka, maka yaqulun, umat Nabi itu mula bercakap apa yang mereka tidak lakukan, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi itu. Oleh itu, sesiapa yang berada di zaman itu, hendaklah ia lawan, hendaklah dia berusaha membenteras mereka yang tidak patuh kepada sunnah dan tidak ikut perintah Nabi itu dengan tangannya. Jadi sesiapa yang lawan, maka dia tu dikira mukmin. Sesiapa yang lawan dengan tangan dia, yakni dengan kuasanya, maka dia itu adalah orang mukmin. Dan sesiapa yang lawan mereka itu, lawan mereka tu, mereka ni maksudnya selepas Nabi mati ada berlaku penyelewengan terhadap sunnah, penyelewengan terhadap fakta yang jelas daripada mana-mana Nabi lah. Maka wajib dia tentai hal tu. Sesiapa yang boleh tentai dengan kuasa, dengan tangan dia, maka dia itu orang mukmin. Tetapi sesiapa yang tidak dapat melawan dengan tangannya, lalu dilawannya dengan lidahnya, maka dia juga adalah orang mukmin. Dan kalau dia tidak mampu, maka dia lawan dengan hatinya, maka dialah orang yang beriman. Tidak ada lebih rendah daripada lawan dengan hati. Walaysa wara'a dzalika minal iman. Mana kalau sekiranya dengan hati pun tidak lawan, tidak benci dengan hati, maka tidak adalah walaupun seberat biji benih iman dalam hati orang berkenaan. Mana dalam hadis ini jelaslah sebut bahawa antara fenomena yang berlaku selepas kematian Nabi dan selepas kematian generasi awal mana-mana Nabi. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut selepas mati Nabi ni, asalnya cerita Nabi sebelum dia lah, dan termasuk juga Nabi SAW. Bila wafat Nabi, mati pengikut setia Nabi, maka selepas itu akan berlaku, ini macam sunnah lah, sunnatullah, akan berlaku pelanggaran sunnah itu, akan berlaku perbuatan, buat apa yang Nabi tak buat, akan berlaku. Ramai orang bercakap tapi dia tak ikut hak dia buat itu. Jadi Nabi kata, siapa dia sanggup lawan orang-orang yang sedemikian, lawan dengan tangan dia, maka dia tu orang yang beriman. Kalau dia tak boleh lawan dengan tangan, dia lawan dengan lidah dia, dia orang beriman. Kalau dia tak boleh lawan juga dengan lidah, dia lawan dengan hati, yang benci dalam hati, maka dia itulah orang yang beriman. Kalau benci dengan hati pun tak ada, sebenarnya orang ni seberat apa ni kita kata biji benih yang kecil itu, tak ada iman sebenarnya, tak ada. Jadi samalah dari segi maknanya. Dalam riwayat lain yang juga makna dekat-dekatlah dengan hadis yang ke 34 ini, Nabi bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard kana man shahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha." Apabila dilakukan kesalahan di muka bumi, orang yang melihat kesalahan itu, mana-mana orang yang melihat kesalahan itu, lalu dia rasa benci terhadap kesalahan yang dilakukan, maka dia seperti orang yang tidak ada ketika kesalahan itu dilakukan. Maknanya lepas tanggungjawab dia, supaya dia tak tahu kesalahan. Bila ada berlaku kesalahan, dia lawan, dia engkar, dia tegur, dia cuba nak benteras kesalahan yang berlaku, maka terlepas tanggungjawab dia, seolah-olah dia tidak terlibat, dia tak ada semasa berlakunya perkara yang tidak betul itu. Namun tetapi orang yang tidak melihat kesalahan yang berlaku, tiba-tiba selepas itu dia tahu dan dia redha terhadap kesalahan yang berlaku, maka dia dianggap seperti orang yang melihat kesalahan itu. Maknanya dia tak lepas tanggungjawab dia.
Dia akan terbeban dengan bebanan syariat dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak lepas. Itu maksud hadis yang disebut oleh di sini ya. Itu antara beberapa hadis lah, beberapa hadis, walaupun ada lagi sebenarnya. Ada lagi banyak dalam kitab lain, ada lagi sebut berkenaan dengan hak seumpama ini. Cuma dalam kitab ni dia sebut beberapa sahaja. Baik, sekarang ni kita nak tengok pula dari sudut perkataan hadis itu. Perkataan hadis dalam hadis ni disebut man ra'a minkum munkara. Sesiapa yang melihat, sesiapa dari kalangan kamu yang melihat kemungkaran. Apakah makna ra'a itu? Ulama menyebutkan dari segi lughah. Lughah hadis ni dia kata lihat itu dengan erti alimah. Lihat ni dengan erti tahu. Jadi boleh kita terjemah begini. Man ra'a minkum munkara, sesiapa yang tahu di kalangan kamu, sesiapa yang tahu ada berlaku kemungkaran. Dia tahu. Bila kata dia tahu, makna tahu dia lebih umum daripada makna lihat. Kalau lihat ni mungkin berkait dengan mata ya. Dak hak ni dak. Dia tahu. Kok mana dia tahu tu? Tidak disebutlah secara umum. Ikutlah maklumat mana pun, tapi dia tahu benda tu berlaku. Dan tahu di sini ulama tahu dengan yakin. Bukan bermakna tahu melalui khabar angin, tidak bermaksud itu. Itu sebabnya kalau kita tengok perbahasan ulama dalam syarah, salah satu syarat kita nak benteras kemungkaran, yakin kemungkaran itu berlaku. Salah satu syarat. Jadi bila kita kata yakin, mana tahu dengan yakin. Sebab tu ulama kata alimah sini dengan mana yakin, tahu dengan yakin. Jangan tahu lebih-lebih kuat buat supaya yakin, tak boleh gitu, boleh jadi timbul fitnah. Sebab tu Imam Ahmad ketika menghuraikan hadis ni dia kata dia letak salah satu syarat untuk orang nak amal hadis ni, kemungkaran yang dia nak tegur tu memang dia yakin berlaku. Kalau dia tak yakin, kalau timbul fitnah dia berdosa. Maknanya benda yang kita nak tegur orang ni, kita kena pasti dulu betul dia jelas dia buat salah. Tu. Sebab dia faham daripada kalimah ra'an yang diertikan alimah dengan makna yakin. Dengan makna yakin. Jadi tak boleh mudah-mudah jugalah. Mana kalau kita kalau kita rasa perlu lebih-lebih lagi kalau yang terlibat dengan kesalahan tu anak-anak kita, kena siasat jauh benar dulu. Kena siasat je. Fatabayan lah, kena buat penyiasatan lah lebih kuat. Ataupun kira lah ke mana, biar jelas benda tu, takut timbul fitnah. Dalam hadis ini disebut adalah hadis lain, hadis lain disebut sebab dalam hadis ni sebut mungkar. Sebut mungkar. Jadi apa makna mungkar? Lawan dia ma'ruf. Apa makna mungkar? Ulama mentarifkan mungkar, dia kata lawan kepada ma'ruf. Jadi dia kata molek-molek kita tahu dulu ma'ruf tu apa. Selain daripada ma'ruf dikira mungkar. Jadi kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, dia kata nak tahu mungkar tu kena tahu ma'ruf. Kena tahu ma'ruf. Jadi lama juga ulama kata kita mari takrif yang ma'ruf dulu. Ma'ruf tu apa dia? Nama ismun jami'un likulli ma 'urifa min ta'atillah wal ihsan ila nas. Ma'ruf ini sesuatu ataupun kita kata nama yang merangkumi setiap perkara yang berupa taat kepada Allah dan berupa berbudi kepada manusia. Dua perkara, mana taat kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Yang ketiga, setiap perkara yang digalakkan oleh syarak. Yang digalakkan oleh syarak. Ada juga ulama dia cuba menghuraikan apa yang digalakkan oleh ulama ni. Misalnya dalam bab pergaulan, kita berlaku ihsan kepada kawan kita, berlaku ihsan kepada orang ramai, dan kita melakukan kesaksamaan lah. Bila kita sign dengan dia tu, kalau ada perasaan tak molek, kita cuba buat. Hak tu perbuatan lagu tu dikira melakukan yang ma'ruf, boleh pahala sama. Kalau sign 20 tahun lah kita dapat pahala, kalau boleh jaga tu. Mungkar ni lawan pada hasan ni. Mungkar ni lawan kepada hasan ni.
iaitu setiap perkara yang dianggap keji oleh syarak, sama ada dalam bentuk perbuatan, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan. Sebab pekoh dia ni lah, niat tu tak ada siapa yang tahu, atau Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Falyughayyirhu, jadi sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia ubah. Apa maksud ubah tu? Apa maksud ubah? Ubah dengan tangan. Apa maksud ubah dengan tangan? Falyughayyirhu dengan erti dia kena hilang. Bagaimana kita nak buat supaya perbuatan maksiat yang melanggar ketaatan itu dapat dihapuskan? Hak mula-mulanya bagi orang yang mampu, dia ubah dengan tangan dia. Ubah ni maksudnya kena fikirlah, buat biar hilang, biar tak ada benda tu, biar tak ada benda mungkar itu. Misalnya contoh, kalau dia buat sini, misalnya kita kata kita dapat tahu mana ada barang sesuatu milik orang lain dirampas oleh orang lain dalam kampung kita, wajib kita selesaikan hal tu. Jadi hak ni tuk ngulu, hak jenis ada jawatan lah di kampung tu, peranan dia tu. Sebab tuk ngulu tidak kerja bagi baja saja. Ni antara tugas dia juga ni. Tuk ngulu, tuk gapo ni, dia kena itulah. Okey, ayat dan sebagainya, mana perlu sesak. Kalau ada tanah-tanah orang yang tak selesai, dirampas, ada bukti, ada saksi, wajib ubah dengan kuasa. Kalau kes tanah ni tak boleh, dia perlu pada kuasa. Perlu kepada benda yang agak ada kuah, ada sultah. Tu perlu. Kalau tidak, nyanya. Sini dia sebut. Sebab dia kata masalah tanah, masalah apa ni benda yang besar. Benda yang besar. Kadang-kadang menyebabkan dosa tu 10 generasi tak hilang lagi dosa. Bahkan sampai bila-bila. Sebab dia kih-kih lagu ni, dia kih-kih hari pun supaya ya. Dia semakin jauh. Dia kata kalau 10 generasi tak tahu dah. Orang tu dia tidak berasa dah tanah, sebab dia milik daripada generasi tanah saka kita panggil. Manusia tak akan berasa dah orang tu. Dia ambil dengan mak dia ambil dengan tok dia. Padahal hak dulu, hak tok dia ke berapa tipu tanah orang. Dia memang langsung tak ada perasaan ni tanah orang. Sedangkan dengan lama tu dia tidak jadi tukar milik dengan lama tu. Jadi hak ni lah suatu benda yang sangat berat. Sangat berat Ulama menyerahkan dalam kisah penipuan tanah ni, antara salah satu benda yang Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, kena hukumnya, kena seksa dalam neraka ni. Antara yang disebut dengan terang adalah kisah tanah. Yang mana dalam hadis tidak sebut rapah sekeping tanah, himpit tara, ambil sikit hak orang sehingga dihimpit sampai bersilah tu larus. Ulama kata inilah satu-satunya perbuatan dosa yang disebut diazab dalam kubur lebih awal sebelum di hari mahsyar, daripada mahsyar ni masalah tanah. Sebab benda berat. Antara hak terang sebut kita ni azab kubur tu ada kira-kira, tapi hak ni terang lah sebut. Jadi kena beringat lah, kena beringat. Bahkan kita kalau ada bunyi kata ada tanah ni dulu berlaku cara tu, kita ni kena siasat, kena prihatin. Sebab apa paling nyayanya mula-mula buat ni, otak kita tak tahu generasi ke berapa dia nyaya sampai bila-bila boleh. Bahkan boleh selesai di hari akhirat, tapi selesai dalam bentuk lagu mana? Akhir dia ambil sikit sebanyak pahala ada atas tok kita tu, akan dia ambil bui pada tuan tanah. Bahkan kalau terlibat teraniaya atas tepi tanah tu, katakanlah ramai yang terlibat. Misalnya tanah tu dulu pun tanah saka 10 orang, yang ambil ketuk kita 10 orang teraniaya misalnya, maka banyak mana pahala tok kita tu nak cabut kat orang. Sebab dalam hadis sebut salah satu cara penyelesaian masalah yang tidak ditaubatkan di dunia ni dengan cara Allah ambil pahala si zalim itu, penjenayah itu diletak pada mangsa itu. Itu satu-satunya cara. Satu-satunya cara. Kalau benda tu tidak diselesaikan dengan jalan taubat, itulah cara dia. Bahkan kalau tak habis lagi kesalahan dia, pahala habis dah, negatif dah, ambil pula dosa orang yang kena zalim itu, diletak di atas kepala dia. Lepas tu dah tadi negatif dah, lepas tu lagu mana? Makna berat benar duduk dalam neraka tu, nak nanti masuk surga. Mungkin kalau ada email lagi lah. Kalau masih tak ada syirik, ada email tetap masuk surga, tapi lama dibakar dalam neraka. Sebab apa? Sebab tak ada sekarang. Daki saja.
Jadi dibersihkan dengan bakar api neraka, kita tak boleh jangka lah selama mana. Tapi kukuk mana pun teruk lah. Walaupun boleh masuk surga juga, tapi lama lah kena seksa dan neraka. Kesianlah kepada tuk kita. Kalau kita boleh selesaikan, beri kepada pewaris dia dengan harapan mana dihapuskan. Itu dikira memang disebut dihapuskan. Sesal tu bak tu. Bak ada dosa tanah tuk kita sesal. Kira-kiranya begitu. Jadi kena beringatlah. Fa in lam yastati', jikalau dia tidak mampu. Jadi kalimah fa in lam yastati', jikalau seseorang itu tidak mampu. Sama ada tidak mampu dengan tangan, dia buat dengan lidah, tak mampu dengan lidah, benci dalam hati. Makna apa maksud tidak mampu itu? Tidak mampu itu dihuraikan dengan erti takut. Takut bimbang selamat diri misal. Mana kalau dia tugas setengah-setengah orang tu, misalnya kita kata dah. Pernah saya duduk di satu tempat ni, memang tak ada habis ni kabel hak telekom habis tak, tinggal tiap cakap. Enggak, kita bukan tak boleh, tak ada internet ni payah kan. Pergi jumpa orang tu email, mana ni tak ada lakon, tinggal sedepor lah kesetiaan wayah ni. Tu email tu kata, Allah dia kata hak jenis telekom hak kerja tengah malam, dia kata ada juga hak telekom kerja tengah malam, dia pergi dengan lori. Kata tak nampak. Semua orang nampak. Orang duk tengok belakang. Tapi kalau dia ada kaki dia dalam kapal tu, kalau siapa dia report sah tak ada tayar kereta kawan tu. Jadi orang takut. Pakai gitu. Kita kata dah lah ada banyak kaedah cara ni, no. Kaedah nak susut tu untuk report, kira lagi bicara dengan polis hingga apa. Dia senyap gitu. Tapi kerana takut misalnya. Sebab tu dia benar-benar gini. Sebab itulah mana ulama sebut, mana ubah ni hukum dia kau. Fardu ain ke fardu kifayah. Tu. Ulama kata hak benda yang berlaku secara luar, hak berlaku dalam skala besar lagu tadi hak terancam tu, hak tu dikira sebagai fardu kifayah. Nak ubah dengan tangan, ubah dengan lidah ni fardu kifayah dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Kalau hak berlaku atas rumah kita sebagai suami, hak tu fardu ain atas kita tu. Tetapi kalau benci dalam hati, tu fardu ain. Semua orang kena ada tu. Sebab tu setengah-setengah sarjana Islam dia kata hadis ni hak ulama sebut ni betul, dia kata. Tetapi setengah-setengah sarjana Islam menyebutkan, dia kata sebelum kita bincang ni hadis ni sebenarnya kita kena tengok hadis-hadis lain, dia memberi erti yang terbalik lagu mana. Untuk kita realisasikan hadis ni kita kena pakai terbalik. Yakni kita kena latih anak-anak kita terbenci dalam hati terhadap maksiat ni. Sebab dia tak akan boleh hubah dengan tangan. Dia tak akan boleh hubah dengan lidah kalau dalam hati dulu tak ada benci kepada benda tu. Sebab tu ulama kata pendidikan awal kalau kita nak amal hadis ni, kita kena beri pendidikan awal pada anak-anak kita faham secara bil ikas, terbalik. Yani kita latih masyarakat benci dalam hati terhadap maksiat. Seperti sekarang yang saya kata, kalau setengah-setengah benda tu jelas dah benda tu salah, orang tak berasa salah. Kadang-kadang kalau kita bertindak dengan cara yang tidak berhikmat, dia jadi menghukum masyarakat, jadi menghukum individu. Sebab tu kita kena tengok keadaan juga. Kita nak amal hadis ni kadang-kadang nak lari orang tak boleh. Setengah-setengah memang tak boleh nak lari. Orang buat semua benda mungkar. Sebab setengah-setengah dia anggap tidak mungkar. Ataupun kalau buat bila jadi buat, semua buat, dia nak tegur tu payah. Bahkan dalam forum perdana pun tidak dibenar sebut. Misalnya tu, dia pesan awak ni jangan sebut. Dia ajar ke penceramah. Saya pernah hadir lah dalam forum perdana ni. Dia kata hak ni ustaz, tajuk tu dah, tapi hak bab ni ustaz jangan sebut. Tak pernah ada ustaz di tepi saya. Sebab saya hadir ada sekali pengalaman. Oh kata lagu ni, oh sedap ngajar lagu ni, main patu soalan pun siap lah kata. Ustaz beri 3 ke ustaz salah ke. Tak apalah tu. Tapi dia sebut tu dia, beberapa ni tak boleh setuh. Tak kata ustaz, ni sepatut kena setuh ngak ni, jelas ni hukum. Sabit kena neraka. Tali. Kalau sebut ni tak ada huruf dana lepas ni. Tu nak buat lagu ni. Tak sebut. Dia main ipik-ipik kat tepi gitu. Jadi tepuh dia jaga gitu. Nak masuk pergi padahal tak boleh. Jadi kita fahamlah keadaan orang, keadaan kita gitu. Lepas tu kalau kita tebang juga, sinilah kita kena pakai pendekatan ulama tadi. Perlu ditarghib wa tarhib.
Perlu diasuh masyarakat, benci dulu. Kalau tak ada waktu, kita nak buat apa tak jadi, bahkan jadi teruk. Tak kena gaya dia mengikut ulama tu. Dia kata tak kena gaya. Kalau pendekatan kita tak kena, walaupun maksud molek, boleh jadi orang semakin jauh daripada agama. Tu dia. Jadi kita tengok logik juga, semua orang memang generasi dia tak pernah tutup aurat misalnya. Tak pernah. Kalau kita suruh dia tutup aurat, kadang-kadang dia berasa menyusahkan agama. Bagi orang lagu ni, kadang-kadang tidak aula kita tekan bab menutup aurat. Cuma kita tarik, kita pergi daripada benda-benda lain, asuh dia benci pada muka, nak gitu dulu. Jadi kita tengok ada juga kebaikan tu. Mungkin suasana kita duduk di Kelantan, kita tak nampak lah tu, tapi setengah-setengah tempat sangat perlu. Jadi mengikut ulama tu, dia kata hak tu pun boleh pahala juga. Boleh pahala juga hak tu sebenarnya. Kita ikut cara tu balik. Misalnya untuk anak-anak kita, anak-anak kita buat begitu. Lama dia ulama kata kita sudah ikut hadis ni, kita asuh pada anak kita, benci pada maksiat. Asuh ni hak kata benci dalam hati. Sebab ni ulama kata tak mungkin boleh ubah dengan tangan kalau hati dia suka pada maksiat itu. Tak usah tekan lah, katak punggung boleh tahu tak? Dia tak akan buat, dia tak akan ubah. Kalau seorang pemimpin tu kita tepik peri-peri pun, dia tak akan ubah benda tu. Kalau memang hati dia suka pada maksiat, tak usah raya lah. Begitu juga apa benda pun. Kalau orang tu dia tak tahu. Misalnya kita kata, banyak kau lah kita kata. Gapo dia kata kalau bab akidah bab ada berlaku ni benda-benda gini. Dia tak tahu. Kita duk kata bahaya benda ni, benda syirik, benda ni merempuh dururiyatiddin. Dia setuh usul agama. Tapi dia tak tahu. Dia tak tahu, cerdik lah dia tu dalam bab lain, tapi dalam bab ni dia tak tahu. Jadi bila, sebab tu kata bila tak tahu, kita nak suruh, dia ada kuasa nak suruh bunga tangan lagu mana. Sebab tu saya kata molek benar tu, mana orang lagu ni mana kena bui dalam konteks lain, kena fikir dalam konteks lain, nak buat lagu mana. Sebab dia tak tahu. Cuma masalah nyakit setengah-setengah tu nak bui tahu pun dia tak sih. Tu masalah. Nak oyak pun dia tak sih dengar. Tu masalah. Setengah-setengah perkara lah. Jadi kebimbangan tu kadang-kadang dia kena fikir. Sebab itulah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah tu mana kena fikir. Walaupun benda ni kita rasa patut dah sebut ni, patut benar kita sebut, tapi kalau kita sebut dia jadi lagu lain. Setengah tu patah pertimbangan. Sebab tu manusia ni yang paling layak dengan Islam, dengan agama, sebab dia ada akal, dia boleh fikir. Jadi hak tu tatah pertimbangan. Kadang-kadang tak mampu nak mikir seorang, setengah-setengah kau. Dia kena dalam bentuk jamaah, kena dalam bentuk kumpulan mikir. Kalau mikir seorang rebah, tak boleh. Ni sebab ni benda besar. Sebab ni ulama kata benda ni benda tunggal. Seperti yang disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia kata bagi dia hadis ni secara pemahaman umumnya, dia kata hadis ni merupakan tonggak kebaikan. Ni hadis ni mengikut Imam Nawawi, hadis ni tonggak kebaikan. Mengikut Imam Nawawi, hadis ni adalah tonggak kebaikan, neraca kebaikan. Masyarakat itu akan jadi baik, masyarakat itu dikira bertamadun kalau dia ada ni. Hak ni lah orang panggil amar ma'ruf nahi munkar ni, antara ni hak ni dia akan bertamadun. Sehingga dia kata dia berdalilkan. Dia kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu yang generasi sahabat hak mula-mula ni. Tapi khitab tu kita boleh pakai kepada umum. Kalau sahabat tu jadi baik, diangkat sebagai yang terbaik kerana ada dua ciri, iaitu amar ma'ruf nahi munkar ini. Ulama buat kesimpulan mana-mana bangsa dia nak akad, bangsa dia naik ke mercu, nak supaya bertamadun, dia wajib kena perkasakan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Sebab tu ulama kata nak amal hadis ni sebenarnya ini hadis masyarakat, bukan hadis individu. Hadis ni hadis yang Nabi sebut dalam konteks bermasyarakat. Jadi bagaimana kita nak lahirkan masyarakat amar ma'ruf nahi munkar ni? Inilah tanggungjawab kita bentuk generasi kita sebagai bapa kena asuh molek anak tu supaya dia benci pada maksiat, kena bui molek asas-asas agama tu. Benda yang umat Islam ketinggalan, umat Islam hilang maklumat ni apa dia? Saya ulang acak kali sebab benda ni sangat terdesak sebenarnya kita sebenarnya ni. Tak. Sukatan yang umat Islam tak ada dalam sukatan umat Islam. Dia cerita tentang ni hawariyin, pupu ashab. Pendukung perjuangan Nabi awal, orang panggil generasi awal Islam.
Hak tu. Hak Nabi sebut dalam begitu banyak hadis. Dalam Quran begitu banyak, sampai ulama boleh buat sebuah kitab bincang tentang ayat Quran yang sentuh tentang kehebatan para sahabat Nabi ni. Ada kitab khusus. Terbakatlah kat 300 muka surat. Bincang hak tu saja. Sahabat dalam konteks Quran. Kalau kita tengok tu, sebab itulah ulama kata putus. Siapa kafir sahabat memang kafir, tak ada khilaf. Memang tak ada khilaf tu. Hak khilafnya kalau dia rasa sahabat ni lebih utama, tu khilaf. Kalau dia kata sahabat telah buat benda fasik, tu khilaf. Tapi tak ada khilaf juga dia tu memang ahli bid'ah. Tetapi kalau kafir sahabat memang tak ada khilaf. Kafir tu tak kira apa kafir apa sebab tu. Tak kira. Tu jelas tu. Memang jelas. Tapi kalau ada orang tu kata sahabat ni tak betul, sahabat ni buat salah, boleh jadi kerana terpengaruh dengan sirah, kerana tidak cuma baca kitab, kurang ilmu alat untuk baca kitab. Dia sebenarnya tengok semata-mata keputusan dia buat tu kerana maklumat yang ada dalam kitab. Dia pun bukan kata sahabat tu kafir. Sekadar tu dikira ahli bid'ah, fasik, tak jadi kafir. Tu khilaf. Walaupun ada juga ulama kata kafir, ada juga, tapi khilaf. Tetapi kalau mengkafirkan sahabat ataupun dia menafikan sesuatu yang bersifat qat'i, misalnya dia kata Abu Bakar ni munafik. Kata Abu Bakar munafik tu makna dia menafikan sahabat Abu Bakar. Tu memang kafir, terang kafir. Sebab apa? Sebab sebut dalam Quran, wa idh qala li sahibi wala la takhaf wala tahzan. Terang sebut. Ingatlah ketika Muhammad kata pada sahib dia, sahabat dia. Tu qat'i tu. Ketika di dalam gua sempit tu kan, ketika Nabi nak hijrah tu, mana tu qat'i sahabat. Tiba-tiba dia kata munafik. Munafik ni tidak sahabat lah. Atau berkata Abu Bakar ni tidak sahabat. Tu memang semua ulama kata jadi kafir itu, tak kira siapa. Tak kira siapa. Begitu juga orang yang tuduh Aisyah ni zina setelah turun ayat Quran. Tu subhanaka hadza buhtanun azim kan. Bila turun ayat tu masih duk kata lagi kepada Aisyah tu berzina. Maka tu jelas kafir. Tu tak ada khilaf juga, kafir orang tu. Kalau nak tengok hak kata Aisyah berzina, dua orang Aisyah ni berzina dengan dua sahabat. Kita tengok dalam kitab hak 110 jilid. Kitab Syiah Syekh Tabarsi. Penulis kitab Syiah besar. Siapa ada ustaz tempat kita dia kata hebat semua. Sebab apa? Tulis kitab 110 jilid. Kata hamba pergi ukur rupa. Kena tanya dia baca ke tak? Tak, kena tanya dia. Dia pergi baca ke, ambil suruh tengok lagu mana. Dalam tu ada belaka. Siapa asalnya 24 jilid, lepas tu puak dia tambah. Ulama Syiah tambah akhir jadi 110 jilid. Asalnya 24 jilid. Mari orang ni tambah, fakta. Akhir sekali jadi 110 jilid. Tu kita tu. Ada tu ada lah. Sebut benda pelik-pelik. Nak tengok benda pelik boleh tengoklah situ. Bahkan benda hak dia setuh tu sangat bahaya. Sebab dia setuh benda dururiyah. Dia setuh tu usul agama, bahaya semua. Misalnya bila dia nak akak kedudukan imam, dia jatuh habis segala Nabi. Tu dia. Dia nak akak imam dia tu, dia jatuh habis segala Nabi. Habis jatuh. Tuhan pun jadi rendah. Dia jadi gitu. Jadi kita boleh faham gitu. Siapa tahu tu lah kedudukannya. Benda hak dia setuh benda besar benar. Tapi dia ni pandai. Bab pandai memang pandai. Bab menipu memang pandai. Buat dia ni Muslim gak dia tipu. Tok lembah apa kena, ustaz apa kena. Ni penyakit dia ni sangat bahaya. Dia tipu. Padahal dalam kitab dia tu, saya sebelum ni saya jumpa ulama dia kata rekod 1000 lebih riwayat nak menunjukkan Quran ni telah dipindah. Hak kita jumpa hak terbaru dalam kitab dia ni, rupanya 2000 lebih riwayat dia buat. Ayat Quran ni telah dipindah. Siap dengan ayat gini-gini banyaklah sebut. Tapi dia mari baca Quran masjid kita. Jahat sungguh. Memang setan sungguh. Dia mari baca Quran di masjid kita. Kita pun pernah pening. Dah kalau betul awak terima Quran tu, apa hidup kafir sahabat? Coba ya. Syiah ni tak ada Syiah lah ni. Syiah dalam kitab ni mesti kafir sahabat, tak ada. Kalau buat dia kata tak ada bunyi tu, kalau tunjuk kita, awak baca kitab kau dia. Memang hak tu menjadi darah daging dia. Bahkan ulama kata kalau Syiah ni buat, Syiah ni dia nak bertaubat saya dia buat.
kafir sahabat, sangka baik pada sahabat, dia hilang habis penyakit lain. Apa begitu ulama sebut. Situ punca dia. Situ punca dia. Kalau dia buat hal tu, apa Yusuf Qaradawi kata lah. Yusuf Qaradawi kata, kalau kamu, dulu Yusuf Qaradawi ni salah seorang yang terlibat dengan Darut Taqrib. Saya tengok kitab-kitab dia awal 90-an, memang dia sokong. Ni, pokok Rafidah ni. Pokok Syiah ni. Tapi akhir-akhir ni dah. Sebab dia tengok teruk dah. Dia kata boleh atau kalau nak takrib lagi, kita nak lanjutkan lagi takrib, boleh, kamu kena bakar kitab-kitab kamu. Yusuf Qaradawi kata, yang penuh dengan cacian, maki dan kafir ke sahabat. Parah kalau kita tengok, parah, terkejut kita. Jadi benda-benda gitu, ini mungkar hak ni dalam ni pun dia ada sebut. Mungkar je ni, sepuas Syiah ni, dia wajib ulama. Nabi kata iza zaharatil fitan wa subba ashabi falyazharil alim ilmah wa illam la'natullahi wal malaikah wan nasi ajmain la yaqbalullahu sarfan wa adla. Tu Nabi kata akan datang, akan timbul fitnah, sahabat aku akan dicaci. Nabi tak sebut dia kafir ke dicaci. Lah ni kafir bukan caci. Dalam hadis tu asalnya bila di fitnah, dicaci sahabat aku, maka wajib orang alim dia kena naik bangkit, zahirkan ilmu dia kena pertahankan sahabat Nabi. Kalau dia tak buat gitu, dia kena laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Allah tak terima amalan sunat, amalan wajib dia. Tu ulama jenis lagu tu. Dan kita kena ajar pemimpin yang tak erti ni, kita kena ajar dia biar dia erti. Nyanyi kat orang. Sampai kepada saya, kejut juga kita tengok ada gambar Nabi Yusuf. Nak jual motor sudahlah. Ada dengan gambar Nabi Yusuf, gambar Siti Maryam, gambar cerita Nabi pada. Cuma Nabi tu dia buat gambar cerah gitu. Nabi dengan tangannya kecil, memang huduh bengel kita tengok. Saya kelih tu sampai nak mengalirkan mata. Hino Nabi duk unggah dalam tu. Saya tengok sendiri. Dia ada wif cuma orang pergi je pagi. Saya kelih tengok gambar Nabi cuma cerah gitu, tangan kecil. Tak sesuai lah dengan kita tengok sifat Nabi dalam syama'il Nabi tu. Tak sesuai. Sedangkan Nabi ni perut kepeh. Ni besar. Gagah Nabi. Sahabat-sahabat kata kalau nak tengok kehebatan Nabi ketika dia naik kuda Nabi ni pegang pedang dua, tak payah pegang tali kuda, tak jatuh, pegang. Nabi ni bukan kecil lagu tu sebuah Syiah rakyat dalam CD dia tu. Kita kelih pun nampak usin. Tanya kecil. Hebat ke dia lagu tu? Sebab tu ulama kata hari Nabi Yusuf dia buat muka. Sedangkan Nabi Yusuf tu muka dia tu kecantik dia tu mukjizat. Dia tak boleh nak buat gambar terkalu gitu. Sebab tu kita kata Syiah ni dia nak akak email dia bodoh habis. Nabi pun jadi bodoh. Tu cara pokok dia. Enggak benda tu benda dururiyat minaddin tu. Benda usul agama bukan benda fiqh tu. Jadi dia pergi baca Quran situ, pergi baca Quran sini. Sedihlah kita tengoknya. Tak sedih tapi nak buat mana tak tahu. Tak tahu. Jadi kita sebagai orang Islam ni kena rayak lah. Dia pemimpin lagu ni kalau rayak tak erti, tak dengar kata ni memang kena ajar. Dia tak boleh saja pemimpin lagu ni. Sebab apa? Takut orang ramai, takut jadi sesak orang. Jadi bahaya. Ni wajib kena ubah. Tu kena ubah. Sebab saya sebut tu sebab benda semasa. Benda berlaku tempat kita. Bukan kepentingan apa-apa ni, kepentingan agama. Kepentingan agama. Jadi kena beringat benar lah, Hadirat kena tahu dia ni akidah dia, syahadah dia tu lain, tak serupa dengan kita dalam kitab dia. Rukun Islam tu beza. Patu beza rukun Islam mesti jadi agama lain. Terpisah agama bila berbeza rukun ni dia. Adamu syai. Tak ada dia tak ada lah sesuatu. Tak ada tu tak ada Islam. Itu makna rukun. Kalau wajib tu boleh kira lagi. Ni rukun ni tak ada dia tak ada benda tu. Tak ada syahadah, tak ada habis agama. Saya ingat lagi masa saya belajar Usuluddin dengan Ustaz Mak Maruk tu. Biasa kita kenal Mak Maruk ni, Mak Mucuk baru panggil. Dia kata rukun ni tak ada sepah. Katakanlah rukun, dia kata 5 rukun Islam. Katakanlah rosak rukun hak kecil sekali, dia kafir pakai 1000 jari. Tu mudah dia punya perumpamaan dia. Itu Mak Maruk kata. Tak perlu tolak semua. Dia tolak saja rukun. Jadi kafir habis pakai 1000 jari, jadi kafir juga. Hak asalnya hak ni dia tolak ni.
Tu nak ayat perbanding, nak ayatnya rukun. Mengucap 2 kalimah syahadat tak ada dalam rukun Syiah. Rukun Islam Syiah tak ada. Dia letak mula-mula sekali al-iman bil imamah. Percaya pada imam 12. Tak ada pun kita atas masjid ni percaya pada imam 12. Imam 12 tak kenal. So kena percaya. Oh, lepas tu kat dia awak mari banyaklah riwayat, banyak sungguh riwayat dia awak mari. Dia kata siapa dia? Tak kenal. Ni, tak kenal imam kita 12 ni. Puasa dia tak jadi, haji dia tak jadi, tak jadi. Ha. Gi ziarah kubur imam dia ni sama seperti 20 kali gi melakukan umrah, haji di Mekah. Sekali gi ziarah kubur sama seperti 20 kali mengerjakan haji di Baitullah tu. Tu, dah selalu tu. Lepas tu kita nak kata wan. Kita kata, fitnah tu tak. Fitnah mana dalam kitab dia hak paling sahih. Dia tak sarah Bukhari sebut benda tu. Jadi kena beringatlah benda tu, kena beringat. Kadang-kadang dia gini pemimpin kita ni pun kadang moga dia manusia boleh tersalah. Kita tegaklah dia, beri peringatan kepada dia, itu cara dia. Jadi dia kalau ayat ni cerdik, ayat ni faham, insya-Allah dia akan jadi molek lah. Rakyat ni sebenarnya kena bina arus perdana ni, rakyat dengan cara yang betul. Cara yang betul. Sebab tu setengah-setengah pemimpin dia takut rakyat dia tahu perkara benar ni. Dia takut ni yang benar, dia takut. Fa biqalbi, dalam hadis ni sebut fa biqalbi, benci dengan hati tu apa maksud? Yani bil karahiyah wan nufur wal hijran wa tamanna zawalahu. Maksud benci dengan hati mana rasa jejek, rasa jejek, kita rasa kembal pada maksiat ini. Tu. Yang kedua, kita pun jadi nak lari, tak sedar dekat dengan maksiat itu. Itu makna benci dengan hati. Lepas tu kita pulau maksiat itu. Kita tak berkawan dengan orang yang terlibat dengan maksiat. Ini saya sebut secara umum lah. Untuk mubalik, untuk pendakwah dia lain sikit cara dia. Ni untuk orang awam. Kalau pendakwah dia kena pergi rapat dengan orang maksiat tu, bab lain, atau perbincangan suku lah tu ulama tersebut. Hak maksud ni secara umum. Lepas tu maksud termasuk dalam benci dengan hati juga tamanna zawal. Dia duk harap-harap lah benda ni akan hilang, benda maksiat ni akan tak ada. Duk harap sama, kadang-kadang doa mengalirkan air mata. Nak tegar tak boleh, nak kecek tak reti. Tu maknanya benci dalam hati. Kalau benci dalam hati lagu tu, bila-bila masa saja orang ajak dia untuk sokong benda baik, dia sokong lalu. Ni orang lagu ni. Sebab tu dia tetap ada kebaikan benci dalam hati ni. Sebab apa? Sebab dia benih jihad tu ada. Jihad tu ada. Pak Nabi kata jihad kekal sampai hari kiamat ni lah. Nak pada perubahan itu. La hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyatun. Tu niat. Jihad niat. Kesungguhan patut ada kehendak dalam hati. Yang dimaksudkan adhaful iman. Yang dimaksudkan adhaful iman dalam hadis ini adhaful amal. Iman yang paling lemah maknanya amal yang paling lemah. Benci dalam hati tu kira amal yang paling lemah. Tapi tak apalah. Paling lemah kukuk mana pun ada. Kerana iman ni mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, iman ni mana amal. Iman ni mana amal. Seorang yang kuat amalan, maka iman dia pun kuatlah. Misalnya Sayyidina Abu Bakar dikatakan iman kuat dalam hadis Nabi sebut. Kalau mana-mana kamu belanja emas sebesar bukit Uhud, tak akan sama dengan harta yang Abu Bakar secupuk ataupun separuh cupuk belanja fisabilillah. Sebab apa? Nilai iman dia. Maknanya benda ni iman dia tu. Iman dia tu tinggi, perkasa iman dia. Gitulah. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bincang pula mana dari sudut kita nak tengok bagaimana ulama-ulama kita atau kita sebut sebagai salafus soleh melakukan praktikal. Secara praktikal bagaimana ulama kita buat nak beramal dengan hadis ni. Insya-Allah kita bincang minggu depan tu. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.